Ini cerita hukum tuan-tuan sekalian. Itu sebab tuan-tuan, saya bagi tahu mana-mana tempat saya sebut. Kena ingat cerita pilihan raya ni, jangan duduk rasa cerita ni cerita tak betul, jangan. Jangan duduk rasa cerita pilihan raya ni cerita politik, bukan. Cerita pilihan raya cerita agama. Cerita agama, cerita pilihan raya ni. Orang yang akan melalui sistem ini semua kita. Tak kira tuan-tuan daripada parti mana sekalipun. Kalau dalam negara kita macam-macam parti ada. UMNO ada, Barisan Nasional ada, PAS ada, DAP ada, MCA ada, PKR ada, apa lagi nama parti. Letaklah parti siapa sekalipun. Tak kisah tuan-tuan daripada parti mana sekalipun. Tapi kita kena letak tunjang kita dulu, kita Islam. Parti itu nombor 2. Parti daftar kat dunia tak ada tentang di akhirat esok nak masuk syurga dia tengok dulu parti apa tuan-tuan. Dia tengok bulan ke, kat roket ke, dia tengok mana satu parti hak dekat. Tak ada, tak tanya langsung tuan sekalian. Tanya dulu Islam ke tidak. Bila Islam baru kita cari jalan parti mana. Tu yang jadi betul. Yang jadi kita rosak, kita letak parti dulu nombor 1, agama tu nombor 2. Tu jadi rosak. Kita salah meletakkan diri kita. Sebab tuan-tuan sekalian, sekarang ni tak kira siapa tuan-tuan yang di depan saya. Siapa kita? Saya tahu tuan-tuan sekalian, hak datang ni pun hak yang macam-macam parti ada, macam-macam daerah ada. Aku tengok dahi pun aku kenal. Cuma perempuan tu jauh sikit, aku tak pernah nampak dahi dia. Macam-macam daerah, tak kisahlah tuan-tuan. Tuan-tuan tak kisah kenapa pun sekali. Itu hak tuan-tuan. Tetapi apakah yang kita pilih itu bertepatan dengan agama kita? Itu persoalan kita. Tepat tak dengan agama? Antara ni, kita nak memilih calon kerana kita akan memberi suatu penyaksian yang dikaitkan dengan perintah Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk memberi penyaksian. Apakah penyaksian kamu akan berikan? Aku bersaksi kepadamu ya Allah bahawa laki Sianu bin Sianu ini adalah orang yang mentaati perintah Allah. Benarkah begitu? Ini persoalan. Kalau betul lelaki itu mentaati perintah Allah, maka kita wajib memberi penyaksian pada dia. Tapi kalau kita memberi penyaksian kepada lelaki, kepada pemimpin, orang yang akan dipilih, memang kita kenal bahawa latar belakang dan sebelum daripada ini antara orang yang mendurhakai Allah SWT, dia termasuk kalangan orang yang berdosa besar. Kenapa kita nak pilih duduk sama dengan orang dosa besar? Itu sebab kita kena faham daripada sudut tu. Pembicaraannya memang kadang-kadang agak berat. Tapi kita kena fikir, kita bukan nak cakap, saya sebut, tuan-tuan jangan bayangkan tentang parti politik, bayangkan agama tu menjadi keutamaan. Benda yang saya cerita dekat tuan-tuan, benda yang bukan satu rahsia, tidak dikeluarkan oleh jabatan audit negara, gambarkan tentang perbelanjaan yang berlaku dalam negara kita. Kamu tak layak nak cakap benda sederhana kalau kamu hidup dalam keadaan petik pun kau terbang, petik pun kau terbang. Jangan nak bercakap tentang wasatiyah. Nabi malu nak bercakap tentang zuhud pada para sahabat. Malu tuan-tuan. Nabi tu layak cakap tapi malu Nabi nak cakap pasal zuhud. Sebab Nabi rasa diri dia terlalu mewah. Allahu Akbar. Apa mewahnya Nabi? Ada 2 bilik, bilik solat dan bilik tidur je tuan-tuan. Rumah Nabi. Sampai nak makan pun Nabi berkira, Nabi fikir apa benda nak makan. Nak makan pun teringat lagi kepada umat dia. Allahu Akbar. Tak cerita tentang betul. Itu sebab saya sebut tentang. Bila silap je pilihan raya yang kita lalui ni tuan-tuan sekalian, kita akan dapat lihat penipuan-penipuan yang berlaku. Yang menjadi persoalan mereka, kenapa manusia suka ditipu? Sedangkan ada jalan untuk kita nak melaksanakan hukum Allah. Ada jalan. Jalan untuk kita menyelamatkan diri kita daripada kita tidak ditipu. Jalan kita tengok mukadimah pada kitab ni kita baca. Kita dah masuk muka surat 200 lebih. Mungkin tak ingat dah mukadimah tuan. Yang mukadimah ni kita bagi tahu tentang bagaimana negara tu nak dikatakan sebagai sebuah negara Islam. Sebagai tajuk yang pertama, kedudukan daulah menurut pandangan Islam. Apa tentang negara Islam tuan? Pertama dipandang daripada segi sudut pemimpinnya. Pemimpin dah dipandang. Apakah pemimpin tu boleh melaksanakan undang-undang Islam ataupun tidak? Pemimpin tu menjadi keutamaan. Hari ini kita bincang buat tajuk pilihan raya. Ada kaitan. Sebab pemimpin yang akan menjadi pemimpin itu adalah orang yang kita calonkan. Maka kuasa yang menentukan sebuah negara itu naik adalah kuasa yang ada pada orang yang berkuasa sahaja. Kalau baca boleh baca balik bab yang pertama kita bincang. Yang menentukan sebuah negara adalah orang yang berkuasa. Sekarang persoalannya, siapa yang berkuasa? Soalan. Dia cakap umum, Yusuf Qaradawi bagi tahu umum. Yang menentukan sebuah negara itu duduk dia macam mana keadaan dia adalah orang yang berkuasa. Siapa dia berkuasa? Pemimpin tak berkuasa tuan-tuan. Pemimpin tu dia berkuasa setelah dia diberi kuasa. Tuan-tuan tengok imam. Masa duduk sama-sama ni, apa kuasa ada pada orang yang menjadi imam? Tak ada kuasa apa. Kau pandang kau lah tu imam buat kerja sendiri, kita buat kerja sendiri. Tapi bila dia dilantik menjadi imam pun dia mari duduk kat depan. Tuan-tuan tak boleh nak melawan. Tuan-tuan tak lawan. Tuan-tuan besar macam mana sekalipun pangkat, tuan-tuan tak boleh nak lawan apa dia buat.
Tuan-tuan tak boleh nak rasa, alah lantak kau lah tak imam, kau mengaji pada jam 6. Aku ada master, takkan aku nak ikut kau. Rukuk dulu daripada imam. Batal semayang. Kalau kita sengaja mendahulukan imam, bukan sekadar batal, bahkan haram perkara yang kita lakukan. Kerana apa? Kita mempermain-mainkan solat. Mendahulu tu batal dah segi sudut hukum fiqh bab solat, tapi mempermainkan ibadah boleh jatuh hukum haram. Tuan-tuan tengok, walaupun tak imam tak lulus dia jam 6 pun, engkau ada master. Sebab apa? Sebab dia telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Engkau jugalah, kamu makmum yang memberi kuasa. Begitu juga tuan-tuan negara. Pemimpin tu mana ada apa-apa, dia tak boleh nak belagak lah, dia tak ada apa-apa. Tapi setelah dia diberi kuasa, maka dia ada kuasa untuk melaksanakan. Dan siapa yang tak cerdik? Tuan-tuan lah. Aku tak, sebab aku tak bagi kat dia tu. Dia bagi, betul-betul bagi. Jangan diberi kepada orang yang tak faham tugas dan tanggungjawab. Perbandingan antara benda yang mudah saya tunjuk, perbandingan pendapatan kerajaan negeri Selangor selama 3 tahun. 3 tahun antara pendapatan laku. Saya buat perbandingan pendapatan hasil daripada pasir, saja pasir saja. Tuan tengok pendapatan dia. Beza dengan 15 tahun dengan 3 tahun. Patutnya takkan boleh menandingi, tapi tak seteruk itu, sepatut begitu. Tetapi 3 tahun boleh menandingi hampir 20 tahun. Menandingi 2-3 kali ganda dia punya keuntungan dia. Dan keuntungan itu pula telah diterjemahkan kepada rakyat. Saya tunjuk contoh. Betul ke benda ni berlaku? Ya Allah tuan-tuan, saya kata dia ni dah latih aku tak sakit kan, berkontena dah aku makinya. Kata dia ni bebal sungguh, dia tak pernah baca langsung, dia tak tahu langsung. Kalau tak baca internet sebab banyak sangat baca Quran, tak apa juga. Ni Quran pun tak baca, ni pun tak baca maklumat. Serata boleh tengok ni perbandingan kata. Bukan saya nak tunjuk ini perbandingan yang baik. Dan bila perbandingan yang baik, cerdik ke kita? Kita masih duduk kekal sama dengan orang yang tak betul. Orang tak betul, ini perbandingan tak betul. Macam mana diuruskan wang rakyat, itu salah satu. Jangan ceritalah silap yang sikit-sikit. Kalau ni boleh dapat untung dengan kesilapan yang sikit, cuba bayangkan kalau langsung tak ada silap. Lagi hebatlah. Ada sedikit keretakan, biasalah rumah tangga. Living couple pun tuan-tuan sekalian, ada masalah juga dalam rumah tangga. Tak ada masalah tuan-tuan. Ada masalah tersaharap lah. Gila bercinta sekalipun, bila dah menikah tadi ada masalah. Nabi pun ada masalah, takkan tak ada tuan-tuan. Rumah tangga biasalah. Sekali-sekali tergigit, sekali-sekali terkekar, sekali-sekali tertampar, biasalah tu. Benda macam tu tuan sekalian, macam keadaan berlaku. Tapi tidak sampai tahap berlaku perpecahan. Tak apalah macam tu, sekarang buat macam mana. Itu perbalahan kecil, banyak lagi daripada itu. Kenapa dibicarakan perbalahan yang kecil? Kita pandang keuntungan untuk rakyat ada, rakyat dapat untung. Masalah balah rumah tangga tu biarlah rumah tangga. Cuba bayang, kalau dah dalam rumah tangga pun berbalah tapi dapat untung, cuba bayangkan satu masa nanti kalau langsung tidak ada perbalahan, kompon untungnya berlipat kali ganda. Yang berlaku sebelum daripada 3 tahun yang lepas, berbalah pun berbalah, hancur lebur pun hancur lebur, untung pun tak dapat. Tak teruk. Takkan tak erti nak nilai hak mana teruk, mana tak teruk. Tak tahu yang mana teruk dengan tak teruk. Susah lah tuan. Kalau hak teruk pun tak kenal, jadi buruk lagi baik tuan. Boleh jadi orang tak erti sangat. Itu perbandingan mudah. Kita nak tunjuk bahawa mana dia hukum yang boleh memberikan keuntungan kepada rakyat. Ini sistem demokrasi yang dikaitkan dengan Islam. Sebab apa? Sebab ada unsur Islam nak dibawa. Sebab Islam ajar harta yang ada dalam sebuah negara tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Tak boleh. Orang tentu tidak boleh monopoli harta negara, tak boleh. Kamu hanya boleh ambil daripada usaha kamu dan sedikit gaji yang kamu dapat daripada kerja yang kamu buat. Kalau kamu menggunakan otak kamu sebagai seorang pakar dalam bidang arkitek, dalam bidang apa sekalipun, maka otak kamu perlu dibayar sebab kamu berusaha dan tenaga kamu untuk memikir. Kamu boleh dibayar dengan nilai tertentu. Tak ada masalah. Tetapi bukan menyebabkan dengan itu kamu boleh menjadi kaya raya sehingga rakyat menjadi miskin dengan harta yang Allah Ta'ala beri. Tak boleh. Monopoli suatu tak boleh. Macam air. Kamu nak monopoli dengan keuntungan kamu sedangkan kamu tak pernah mencipta air. Kamu tak pernah mencipta air. Syabas yang ada di Selangor, dia tak pernah mencipta air. Dan dia tak erti nak cipta air macam mana. Dia hanya mengambil air yang Allah Ta'ala jadikan. Dan dia boleh mengambil urusan kerja. Paipnya, urusan kerjanya, bayar gaji tertentunya, padan dengan kerja dia. Macam mana tentu padan tak padan kerja? Padan dengan kehidupan dalam negara.
Hidup dalam negara ni macam mana dengan kamu pegawai ke rumah ke besar ni, rumah 4 bilik, bangla, tak kisah rumah apa pun, letaklah persoalan apa pun, sekadar duduk. Belanja kamu macam mana? Orang awam miskin biasa hidup dekat Selangor ni 1,500 mesti kena ada paling kurang. Orang ada yang gaji 3,000, okey, kamu layak dengan pendapatan gaji kamu, layak dengan 10,000, layak dengan 15,000. Orang boleh hidup, dah boleh hidup. Bukan sekadar hidup lah tuan-tuan, hidup tak mati-mati pun boleh tuan, dengan nilai tu. Tapi kalau sampai satu hari punya pendapatan dah nilai 4,000, 5,000, banding dengan satu bulan nilai pendapatan sampai dekat ratus ribu, itu nak panggil apa tu sebenarnya? Sedangkan kamu tak cipta apa-apa pun. Kamu tak cipta apa-apa pun. Kamu hanya mengambil apa yang Allah Ta'ala bagi, lalu kamu tolong uruskan, dan kamu minta duit orang pula untuk menguruskan. Tak apa, ambil. Tapi tak boleh melampau. Bila sampai tahap melampau, dah jadi haram. Haram. Dan tengok, sebab orang yang nak susun skim gaji kepada pegawai kerajaan yang bekerja, tuan-tuan sekalian, itu kena mengikut Islam. Allahu Akbar. Sayyidina Umar menjadi pemimpin jawatan dia, tuan-tuan, Perdana Menteri Datuk Seri Umar Al-Khattab. Baju dia pakai kena persoal. Baju pakai kena persoal. Bangun Salman, wahai Umar, kamu pakai baju dapat kain daripada mana? Kami tengok kain yang kamu pakai tu pun aku dapat juga kain dia, tapi aku tak cukup nak buat selai baju. Kamu boleh buat selai baju, kamu ambil lebih daripada kami. Baju selai berkira, tuan-tuan. Kalau kita tak fikir lantar lah, bukan seorang lain. Tapi dia tanya, kerana apa Salman cakap? Salman kata, aku sebut pada kamu bukan kerana aku dengki dengan kamu, tapi kerana sayang kepada kamu, kerana kamu pemimpin yang adil, wahai Umar. Tuan-tuan tengok, Salman cakap sebab sayang kepada Umar. Tak nak Umar masuk neraka, kerana mengambil lebih daripada yang lain. Barulah anak dia bagi tahu, ayah aku dapat kain sama macam aku dapat. Aku sanggup tak buat baju kerana aku nak bagi pada ayah aku, biar ayah aku dapat buat selai baju, gabungan dia antara kain aku, kain dia. Baru sahabat diam, kena beri penjelasan. Ini nak suruh istihar harta, riuh nak istihar harta. Gini lah. Mampu betul. Aku geram tu. Geram kena menyampah ni, geram tu. Hei payah. Nak tak ada apa tak istihar. Tengah baju selai pun istihar lagi. Dan tengok Islam hebat-hebat. Ni gambaran nak menunjukkan bahawa hukum Allah yang nak diberikan keutamaan kepada rakyat, bahawa rakyat dapat sungguh. Cuba tuan-tuan bayang kalau rakyat memahami benda ni. Macam mana nak faham, tuan-tuan? Degil, bebal, nak faham macam mana? Orang suruh mengaji, tak mengaji. Ada mari mengaji tapi keras kepala, payah juga tuan-tuan sekalian. Mengaji tengok, kepala keras, payah juga tuan. Setahun keras, 2 tahun keras, 3 tahun keras, ambil antuk udiling tuan-tuan, tak berhenti lembut lagi. Tak faham. Nak cerita mudah, nampak? Allahu Akbar, hebatnya Islam. Kerana apa? Mengaitkan hukum rakyat dan hukum Allah. Bila disatukan kedua hukum ini, tuan-tuan tengok, jadi satu demokrasi yang cukup baik. Siapa yang boleh buat benda ni? Tak ada siapa melainkan Islam. Islam dia boleh buat. Lain pada Islam, dia tak mampu nak gabungkan dua hukum, dia tak mampu. Sebab tak ada benda yang boleh datang daripada kerana Allah SWT. Islam ada sesuatu yang boleh datang, dibuat melalui maksud kerana Allah SWT.